ni sebenarnya kelas ni agak open, jadi saya tak kisah pun siapa yang join, tak ada masalah sebab pada saya lagi banyak kita berkongsi ilmu, lagi murah rezeki kita. So tak ada masalah. Sebenarnya boleh je ajak siapa-siapa nak join, tak ada masalah, tiada terhad hanya untuk pelajar saya, tak ada. Ini lebih kepada perkongsian ilmu. Okay, so malam ni atas request nak belajar tentang tajuk matrik. So saya nak present sekarang dan andai kata waktu saya tengah present, tengah ajar, kalau ada kawan yang nak masuk, saya mohon you all maklum pada saya sebab saya memang tak nampak siapa yang nak masuk. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alright, sekejap ya. Okay. Okay, saya nak awak bagi tahu saya, sekarang awak nampak ke tak nampak slide ni? Nampak. Okay, nampak. Okay, lagi satu saya nak tengok. Awak nampak tak benda ni? Sekejap saya klik sekejap. Tengah loading, sekejap. Ada yang nak masuk, sekejap. Ada yang nak masuk. Tengah jalan, alamak, lambatnya. Masih ada lagi yang nak masuk, sekejap. Alright, tak apalah sebab lambat sikit saya punya line, so kita start sini. Okay, sekarang semua nampak Tak ada masalah Nampak cik, Boleh nampak slide saya? Nampak. Okay, kalau saya buka kalkulator ni, you all nampak kalkulator tak kat depan ni? Saya tak nampak apa-apa. Saya tak nampak kalkulator. Kalkulator tak? Okay, kalkulator tak nampak. Maksudnya saya pun tak tahu kenapa. Sebenarnya boleh je tunjuk kalkulator tapi tak tahulah kenapa tak boleh nampak. Tak apalah. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya sebelum saya mula kelas, saya dah maklum pada awak kata sekejap masih ada yang masuk lagi. Alright, saya dah maklum pada awak untuk tengok saya punya video matrix. Lepas tu kita juga dah belajar, cikgu pun dah ajar matrik ni ada lajur dan baris. Boleh? Ada yang dah tengok video saya? Dah. Ada. Ada yang dah tengok video saya? Alright. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekarang ni saya lebih kepada fokus bagaimana you nak menjawab soalan. Ya, bagaimana you nak menjawab soalan. Ini adalah bentuk soalan SPM. So kita akan malam ni kita akan ulang kaji. Sekejap saya nak delete jap. Ada yang ni. Okay. Kita akan ulang kaji tajuk SPM dalam kertas 2. Tapi sekejap masih ada lagi yang nak masuk. Okay. Okay. So we start now. Okay. Matrik adalah soalan wajib. Okay. Soalan wajib. Sejak 2015 dia dah mula soalan dalam bentuk kebat, iaitu dalam bentuk ayat, tak strict dah. Tapi masih lagi mudah untuk awak faham. Okey. Sekejap, masih ada lagi yang masuk kat sini. Kejap Alright. Okey. Okey. So, kita tengok soalan. Soalan ni sudah bagi dekat awak petang tadi untuk tengok soalan 2016. Maksudnya soalan ni bukan soalan saya reka, memang soalan ini adalah soalan sebenar peringkat SPM. So, malam ni saya nak ajar awak bagaimana nak menjawab dan bagaimana nak skor supaya you dapat 5 markah. Dekat mana bahagian pemarkahan itu diberi. Okey, pertama sekali. Kita terus tengok pada baris. Murni membeli X buah buku matematik dan Y buah buku sains. So kita dah tahu X itu mewakili buku matematik dan Y itu mewakili buku sains. Jumlah buku, okey saya highlight kat sini. Jumlah buku yang dibeli ialah 5. So kita kena tengok pada jumlah dia. So X dan Y.
Jadi persamaan pertama yang kita ada adalah X tambah Y sama dengan 5. Yang ni dulu. Sebab dia sebut jumlah. Sekejap saya masih ada terima lagi untuk yang nak masuk. Alright. Okay. Alright. So setakat ni faham kan kenapa saya ambil X tambah Y sama dengan 5? Faham tak? Faham. Okay. Kemudian kita tengok ayat kedua. Jumlah, warna purple ni, jumlah harga. Dia merujuk pada harga yang dibeli ialah RM17. Jadi awak akan ambil kolom yang mana? Awak akan ambil kolom harga. So kolom harga awak ada 4. 4 ni adalah per buku. Jadi 4 ni mewakili kalau 4 ada X buku, 4X. Manakala 3 ni per buku. Jadi kalau you ada Y buah buku, so you akan jadi 3Y. So persamaan kedua you adalah 4X tambah 3Y sama dengan harga dia 17. So tak perlu pun tulis unit. Tak perlu tulis unit. Kena faham benda tu. Okay. Kita tengok pada soalan A. Tulis dua persamaan linear. So daripada sini kita dah pun tulis dua persamaan linear. Persamaan pertama dan persamaan kedua. Terus dapat 2 markah. Okay. Ini adalah cara menulis persamaan. Saya ulang. Saya tak nak you tulis 1X 1Y. Tak boleh. Sebarang unknown yang pemalangnya adalah 1, kita tak tulis di depan. So kalau kita tulis, kita takkan dapat 1 markah. Ya, saya tak nak you buat salah benda yang simple yang macam ni. Okay, sekejap saya nak pandang balik 1. Okay, tulis balik. X tambah Y sama dengan 5. Siapa yang dah buat, macam saya bagi soalan petang tadi. Siapa yang dah buat, you boleh check jalan kerja you, tengok okey ke tak okey. Sekejap, ada lagi permintaan untuk masuk dalam kelas. Mana Tadi dah nampak. Okey, dah tak ada kot yang nak masuk. Alright. So, soalan kedua B. Seterusnya, dengan menggunakan kaedah matriks. Jadi, tak boleh guna kaedah lain. Hanya kena guna kaedah matriks. So, daripada persamaan ini. Kita nak buat soalan B. Bila nak buat kaedah matriks, cara penulisan. 1X, dia macam ni. Dia akan ada 1, 2, sama dengan, dan 3 kurungan. Baru lengkap penulisan. You all kena salin nota untuk tahu penulisan. 1, saya buat pada permulaan persamaan pertama ni. 1X tambah 1Y sama dengan 5. Faham cara saya menulis. Kemudian you ada 4X dah ada, tambah 3Y sama dengan 17. Bila you lukis, you tulis dengan lengkap sebegini. 1, 2, 3 ni ada lengkap macam ni. You akan dapat terus 1 markah. Okay. Mesti penulisan yang lengkap. Kalau anak murid saya akan ingat 1, 2, 3 dan 4 bahagian. Mesti ada sama dengan. Kadang-kadang pelajar dia lupa nak tulis sama dengan. Jadi menyebabkan dia tak dapat markah. Bila dekat atas tak dapat markah, automatik bawah juga tak dapat markah. Sebab dianggap jalan kerja yang tidak lengkap. Okey. Seterusnya, nak dapat markah yang seterusnya. Okey, XY sama dengan. Okey. Bila benda ni dipindahkan ke sebelah, dia akan melalui satu proses dipanggil songsang. Songsang ni awak dah belajar dengan cikgu dalam kelas. Okey, nak buat songsang sangat mudah. Ingat step saya. Step pertama saya adalah
saya akan buat anak panah. Okay. So, bila sebut songsang, mesti 1 per. Apa maksud anak panah? Maksud dia, 1 ini akan darab dengan 3. 1 darab 3. Mesti tolak 1 darab 4. Okey, apa lagi tujuan anak panah ni? Anak panah ni bertujuan 1 dan 3 ni akan bertukar tempat. 3, 1. Yang tidak bertukar tempat, dia akan bertukar tanda. Jadi kalau 1, dia akan jadi negatif 1. Sekejap, ada lagi yang nak masuk. Okey. Okey. Kemudian kalau 4 ni positif, dia akan jadi apa? Dia akan jadi apa? Negatif. Yes. Dia akan jadi negatif 4. Tutup kurungan. Belum lengkap sebab dia mesti ada, nampak dia pindah dekat sini. So dia mesti ada 5 dan 17. Barulah dianggap lengkap. Okay. Barulah dianggap lengkap. Okay. Disebabkan awak tak boleh nampak kalkulator saya, sepatutnya saya nak tunjuk kalkulator lah. Okay, tapi tak apalah. Kita try dulu. Bila dah buat macam ni, cikgu awak dah ajar cara yang kira satu-satu. Betul tak? Betul ke tak betul? Awak dah belajar kan? Betul cikgu. Betul. Cikgu awak akan ajar satu-satu kan? Maksudnya cikgu awak akan ajar 3 darab dengan macam ni. 1 bahagi dengan negatif 1. So negatif 1 lah. Cikgu awak akan ajar 3 darab dengan 5 tambah negatif 1 darab dengan 17. Betul? Kemudian negatif 4 darab dengan 5 tambah 1 darab dengan 17. Ini yang biasa cikgu awak ajar kat sekolah. Samalah, semua cikgu sama. Saya pun sama. Okey. Lepas tu selesaikanlah. Selesaikanlah. Sama dengan negatif 1 ni akan darab dengan, okey, you akan dapat berapa? Negatif 2. Kemudian you akan dapat negatif 3. Akhirnya you akan dapat 2 dan negatif dan 3. X dan Y. Okey. So, saya dalam SPM, you akan tulis semula X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Okey, ini siapa nak screenshot, you boleh screenshot. Ini adalah jalan kerja yang lengkap. Okey, siapa yang nak screenshot, you boleh screenshot sekarang. Tapi saya nak you faham. Disebabkan you kena faham, dia punya pemarkahan hanyalah 5 markah. Takkan dia nak you buat jalan kerja yang panjang macam ni. Dan kadang-kadang setengah pelajar bila dia buat operasi yang panjang sebegini punya panjang, dia akan kadang-kadang salah operasi. Kadang-kadang salah. Allah Akbar. Sekejap mana saya punya ni. Saya nak. Okey. Kadang-kadang salah. Okey. So, tolong faham betul-betul. Markah di mana? Markah adalah kadang-kadang kat sini satu markah. Markah juga ada di sini bergantung. Markah di sini, markah di sini, markah di sini. Okey. Kenapa Markah untuk mendapat N1, N1. K1. Okey. Kadang-kadang benda-benda ini, N ini bergantung kepada markah K. Markah K. K ni merujuk kepada kerja, jalan kira, jalan kerja. Okey. Sekarang saya nak siapa yang ada kalkulator. You all ada kalkulator saintifik tak sekarang dengan awak? Ada. Ada cikgu, ada. Ada. Okay. On kalkulator awak. Buat bersama dengan saya sebab saya tak boleh tunjuk kalkulator. So kita buat sama-sama. Baik cikgu. Okay. On kalkulator, tekan mode 3 kali. Mode 3 kali. Okay, you akan jumpa perkataan EQN. Betul? Betul. Betul. Okay. Lepas perkataan EQN, saya nak you pilih unknown 2. Apa yang keluar dekat kalkulator awak sekarang? A1. Okay. So,
kalkulator awak ada keluar A1. Saya nak, kalau daripada persamaan yang besar ni A ni, A1 awak nilai yang mana? Satu. Oh, dah belajar kan kalkulator? A1 nilai berapa? Satu. A1 nilai 1. Satu. B1 nilai berapa? Satu. B1 nilai berapa? 1. C1 nilai berapa? 5. 5. 5. Tapi semua orang faham tak? Yang mana satu A1, B1 dan C1? Faham. Faham ke tak faham? Faham. Okey, sekejap. Ada yang nak masuk lah. Tak ada kot. Tak ada. Alright. Okey, sekakak ni A1, B1, C1 ada masalah tak? Faham kan? Okey. So, kalau lepas macam mana? Macam dapat A1, B1. Okey. Macam ni. Saya ulang Kalau siapa yang tak faham, saya ulang. A1, satu ni dia merujuk persamaan yang pertama ni. A1 adalah pemalar yang dekat depan X. So pemalar tadi tak ada nilai, maksudnya 1. Sebab tu 1. B1 adalah pemalar yang dekat Y. So 1. Sebab tak ada nombor kan, saya kata tadi tak ada nombor tu maksudnya ada 1. So C1 adalah 5. Sekarang kalkulator awak akan keluar A2, betul? Kalkulator dapat kan? Siapa yang follow? A2 kan? Okey, A2 nilai berapa? A2 nilai berapa? 4. Okey, bagus. B2 nilai berapa? 3. Okey, bagus. C2 nilai berapa? 17. Okey. Lepas tu you tekan sama dengan apa yang keluar dekat you punya kalkulator? 2. Dia keluar X dulu kan? X. X. Lepas tu apa lagi keluar kat kalkulator you? Y3. Y3. Semua orang dapat? Dapat. Semua orang dapat? Dapat. Okay. So maksudnya, Alhamdulillah semua dapat. Jadi saya nak you faham, maksudnya dekat sini, kalkulator ni dia membantu awak untuk dapat jawapan. Nampak tak ni jawapan saya ni? Ni, sama. Nampak tak? Nampak. Okey. Jadi apa yang nak buat? Apa nak buat yang sebenarnya? Dalam SPM mesti tulis yang ni. Sebab yang ni dapat markah, yang ni. Sebab yang ni dapat markah. Kemudian dalam SPM kata 2, ini tak payah tulis, ini tak payah tulis sebab tak dapat markah. Terus tulis ini. Macam mana nak dapat ini? Ini dapat daripada kalkulator yang awak cari. Boleh faham? Bila tulis ini, barulah tulis ini dan ini. Setakat ni, boleh faham ke tak boleh faham? Boleh. Tak boleh. So you all tolong, kalau siapa yang nak screenshot, boleh screenshot. Siapa yang nak salin, boleh salin. Saya nak masuk 2017. Okay ni antara contoh bagaimana daripada dua persamaan linear you tukarkan dalam bentuk persamaan matriks. Okay, ada apa-apa nak tanya saya sebelum saya pergi soalan seterusnya? Cikgu, Ya. yang cikgu kata kertas 1 tak payah tulis tu yang mana ya? Bukan kertas 1, kertas 2 ni. Ini soalan dalam kertas 2. Jadi yang saya pangkah dalam warna purple ni. Ini sebenarnya tak ada pemakahan di sini. Ya. Jadi sebenarnya bila you tak buat benda ni pun, you tak buat benda ni tak buat, you boleh terus guna kalkulator. So kalkulator you membantu you untuk mendapat jawapan. Jadi daripada jawapan kalkulator yang dapat tadi, you tulis semula dalam bentuk ini. Boleh? Kemudian dah tulis dalam bentuk ni, mesti tulis bentuk ni dulu tau. Barulah kena tulis dalam bentuk ni dan bentuk ni. Baru dapat markah yang lengkap. Okey. Boleh? Boleh? Kejap, ada lagi yang nak masuk. Sekejap. Alright.
Dah ada 35 orang dekat sini. Alright. So saya harap 35 ni boleh faham lah ya. So tolong ingat bagaimana nak menggunakan kalkulator. Alright. So saya terus kepada soalan 2017. Okay. Cikgu, Ya, persamaan linear ya tu saya kan? dengar. Persamaan linear tu kan? Okay. Macam mana kita nak tahu sama ada tambah ataupun tolak? Bila dia sebut jumlah, tambahlah. Kalau tolak? Dia akan sebut baki ataupun X lebih besar daripada Y, perbezaan, dia akan tolak. Ya? Okey, cikgu. Itu je lah. Okay, kita try soalan nombor 2017. Okay, kita tengok apa yang berlaku. Macam mana nak tackle ayat ni. Ini 5 markah, tak ada apa-apa. Semasa hari sukan sekolah, murid menggunakan kupon untuk membeli makanan dan minuman. Ahmad dan Lim masing-masing telah membelanjakan RM31 dan RM27. Ahmad beli 2 kupon makanan, ada perkataan dan juga mewakili untuk operasi tambah 1 kupon minuman. Manakala, awak tengok ni ayat bahasa Melayu dia sampai Ahmad saja kan. Tapi awak tengok ayat bahasa Inggeris. Ni. Why Lim bought 3 food coupons and 1 drink coupon. Jadi kat sini ada ralat sebenarnya. Lim dia tak masuk kan. Okay, tapi tak apalah. Kita mungkin masa SPM 2017 sebenarnya lengkap. Mungkin percetakan ini yang tak lengkap. Okay, saya nak tanya awak. Apa yang awak faham daripada ayat ni untuk Ahmad? Apa persamaan Ahmad? 2x Okay. tambah 1y, tambah y sama dengan 31. Okay, bagus. So itu adalah persamaan pertama. 2x tambah y, bukan 1y. Okay, macam kawan awak cakap tu betul. Sama dengan 31. Okay, persamaan kedua kita apa? 3x Okay. 3x tambah dengan y 27. sama dengan 20. Y kan? Sama dengan 27. Okay. So, saya ingat lagi masa tahun 2017 masa saya marking. Dekat sini, mana-mana saja persamaan yang betul terus dapat 1 markah. Mana-mana saja persamaan. Kalau atas betul, ataslah dapat. Kalau bawah betul, bawahlah dapat. Kalau dua-dua betul pun dapat 1 markah saja. Okey. Kemudian dia kata, menggunakan kaedah metrik. Okey. Menggunakan kaedah metrik. Jadi tak boleh guna kaedah lain. So kita kena tukar daripada bentuk persamaan ni kepada bentuk metrik. Okey. Syarat dia mesti ada 4. Mesti ada 4. 1, 2, 3 dan 4. Kalau awak dah cekap, awak dah boleh tulis 2, 3. Cikgu. Ya. Kalau Ya, yang Ahmad saya punya dengar. Y tu bukan 5 ke? Kat mana 5? Saya tak baca ke? Bahasa Inggeris. Sorry. Kita ikut ayat bahasa Inggeris lah senang. Sebab bahasa Melayu dia 1 pun. 1. Okay, kita ambil bahasa Inggeris Ahmad bought 2 food coupon and 5 drinks. So dekat sini adalah 5Y. Sorry saya ikut bahasa Inggeris. Kita ikut ayat bahasa Inggeris. Jangan ikut ayat bahasa Melayu. Okay, so 2. Ada positif 5. 5. Kemudian bawah 1. Ada unknown X dan Y. Kemudian 31, 27. Setakat ni, boleh faham? Boleh. Boleh. Okay. Okay, lepas tu kita nak buat apa? Saya dah ajar. Kita nak tulis apa kat tepi ni? Mesti tulis apa dulu? Mesti tulis tak apa? XY. Oh ya, mesti tulis XY. Apa jadi kalau tak tulis? Hilang markah. Dianggap tidak lengkap. Okay? Kemudian kita nak songsangkan. Maksudnya kita nak pindahkan benda ni ke sebelah. Bila kita pindahkan, saya dah ajar kita buat anak panah. Okay? So, 1 per apa darab apa? Okay. 2 darab 1. Kemudian tambah ke tolak? Tolak. 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 Lepas tu apa?
Tiga. Darab 3. 5 darab 3. Okey. Lepas tu kena buat kurungan. Okey, apa yang berlaku dekat sini? Nak tulis apa kat tepi ni? Tulis negatif 1. Alah. Apa tujuan anak panah? Oh, tukar tempat. 1, 2. Yes, dia bertukar tempat. 1 dan 2 dekat sini. Apa yang berlaku pada 5? Apa yang berlaku pada 5 ni? Negatif. Okey, negatif 5. Tukar tanda. So 3, negatif 3. Okey, sekarang dah lengkap ke belum? Ya. Belum. Mana Belum. lengkap? Tak lengkap lagi. Dia ada lagi 21, 31. 20. Okey, setakat ni boleh faham? Sorry. Boleh. Okey, kemudian tak apa. Satu bawah ni negatif negatif 15, negatif 13. Okey. 1, negatif 3, negatif 5, 2. 27. Okey, sekarang saya nak awak guna kalkulator untuk mencari nilai X dan Y. Tolong guna kalkulator boleh? Boleh. Okey, saya nak you cari. Dapat sama tak jawapan dengan saya? Dapat cikgu. Okey, you all dapat berapa? X dapat berapa? 8. Okey, bagus. Y dapat berapa? 3. 3. Okey. So, dalam kalkulator, akhir sekali kita akan dapat 8 dan 3. Betul. Kemudian, kita kena tulis semula, tulis X sama dengan 8, Y sama dengan 3. Ataupun kita boleh tulislah, X itu mewakili makanan lah, makanan. Y itu mewakili minuman. Ya. Okey. Inilah metrik. Susah ke? Senang cikgu. Senang je kan? 5 markah. Senang je. 1 markah. Okey, saya ajar macam mana pemarkah markah 1 markah. 1 markah di sini. Saya ingat lagi sebab saya marking 2017, tak lama sangat lah. So di sini, asalkan saja di sini betul, terus dapat 1 markah. 1, 2, 3, 4 markah di sini, 5 markah di sini. Tapi markah di sini bergantung di sini. Okay? So sebenarnya tak ada masalah, boleh jawab. Boleh jawab metrik. Okay. Saya nak pergi 2018. Ada siapa-siapa nak tanya saya setakat ni? Cikgu. Macam mana Ya. dia berdapat 8 dengan 3 cikgu? Macam mana dia punya jalan kira dia? Okay. Awak ulang balik ayat ni. Ulang balik masa dekat saya buat ni mood. Awak dah tekan mood? Dah. Dah buat sampai sini tak? Okay. A1 awak nilai berapa? Mana soalan? A1 nilai berapa? A1 berapa? 31. A1 berapa? Tak tahu cikgu. Okay, tak apa. Lagi sekali Okay, tak apa. You all tak faham, you all tanya je saya. Okay. Sebab saya tak nampak muka kan. So, okay. Lagi sekali. Ini adalah persamaan pertama. Tengok warna hijau ni. So, ini adalah nilai untuk A1. Oh, okay. A1. Ini. Saya bulat dengan positif 5 ya. Sebab kadang-kadang negatif 5, you kena tulis negatif 5. Ini adalah B1. Dan ini adalah C1. Okay? Okay cikgu. Kena faham. So kalau macam ni pula, ini apa? Ini adalah A2, persamaan kedua. Yang ni tak ada. Tapi sebenarnya dia ada nilai 1. B2. Dan ini adalah C2. So daripada situ, you akan dapat nilai X dan Y. Okay cikgu. Terima kasih cikgu. Okay ya? Alright, okay. Tolong ingatlah siapa yang nak screenshot, you boleh screenshot. Kalau tak, salin. Mana-mana pun tak apa. Kalau recording okay, saya akan hantar video ni. Okay, seterusnya pada 2018. Okay, ini pattern baru.
soalan 4A ni adalah pattern baru. Pattern baru, kenapa saya kata pattern baru? Sebab dia menggunakan identity. Dia menggunakan identity. Okay. Sebelum saya nak mula, saya nak awak faham ayat ni. Nota Apa yang ada buku, you all salinlah sikit. Nota untuk matrix. Apabila diberi ayat A, B sama dengan I ini dikenali sebagai identity. Identity ni maksud dia adalah satu bentuk matrik di mana 1001. Ini adalah identity. Ataupun identity dia boleh dalam bentuk ni. 100, 010, 001. Macam ni kita nak tahu. 1 dengan 111 ni adalah diserongkan. Adalah mewakili identity. Dalam matrik, kalau you jumpa huruf I ni, I mesti mewakili identity. Sebarang matrik, matrik A, apa-apalah. A darab dengan identity, dia akan dapat balik matrik yang sama. Ni kena faham nota pertama, nota kedua. Awak boleh tengok dalam video YouTube saya bahagian identity, matrix identity. Sekejap ada orang nak masuk. Sekejap. Okey, ada lagi. Okey, pada yang baru masuk, nanti kalau tak faham boleh tanya kawan awak. Kita dah sampai 2 soalan dah kot. Nak masuk soalan ketiga. Okey. So, A ini adalah apa-apa saja matrik. Maksudnya diberi matrik 2, 3, 1, negatif 6. Darab dengan identity 1001. Jawapan yang terhasil adalah matrik yang sama. 2, 1, 3, negatif 6. Soalan ini suka keluar bahagian objektif. Bukan bahagian paper 2. Okay. Now nak masuk nota yang ketiga. Nota yang ketiga, apabila sebarang matrik darab dengan songsangan dia akan dapat identity. Ini kena faham. Okay, apabila sebarang matrik darab dengan songsang akan dapat identity. So untuk identity ada 3 nota yang you kena faham, you kena ingat. Okay, so kita tengok soalan ni. Berdasarkan soalan ni, dia kata PQ dapat identity. Maksudnya PQ sama dengan identity. Maksudnya sama ada Q ini adalah matrik songsang pada P ataupun P ini matrik songsang pada Q. Bila darab dua-dua akan dapat identity. Sekarang, pelajar saya selalu tanya, cikgu nak ambil yang mana? Kalaulah dia bagi macam ni, awak tengok matrik P, awak tengok matrik Q. Matrik mana yang lengkap? P ke Q? Yang tak ada unknown, yang tak ada huruf. Matrik yang lengkap adalah P kan? P. So, bila matrik tu adalah matrik P, maka Q itu adalah songsangan bagi P. Okay? Q itu adalah matrik songsang bagi P. So, P 4, negatif 2, 3, negatif 1. Bila nak buat songsang? Anak, langkah pertama you kena ingat. Mesti buat anak panah. Saya tak nak you tak buat. Kalau pelajar saya, you kena buat. You ingat ke, you cakap ke, you faham ke, you buat. Sebab dalam exam ni, kadang-kadang kita punya otak kita ni sama laju dengan emosi kita yang sangat gemetar nak jawab. Sangat teruja nak jawab. Tapi menyebabkan kadang-kadang kita alpa, kita lupa dan kita leka. So, anak panah sangat memainkan peranan. Bila nak buat songsang, Q lah songsang dia. Mesti 1/4 darab negatif 1. Tolak. Hukum dia mesti tolak tolak. Negatif 2 darab dengan 3. 4 dengan negatif 1 ini akan bertukar tempat. So negatif 1, 4. Siap Oh, okey. Kemudian negatif 2 dia akan jadi apa?
Positif. Positif 2. Kalau 3 dia akan jadi apa? Negatif. Negatif 3. Negatif. 3. Okey, setakat ni boleh faham? Faham. Faham. Okey. So, selesaikanlah. You tekanlah kalkulator. Okey, you akan dapat 1 per negatif 4 tambah 6. So, you akan dapat 2 lah. Negatif 1, 2, negatif 3 dan 4. Okey. Sekarang kita compare benda ni dengan Q kita. So, kita tengok M. Kalau dekat sini, M di mana? Berapa nilai M? Yes, M awak adalah 1/2. N berapa nilai? 2. N adalah 2. Boleh faham tak? Faham cikgu. Kalau you nak tahu you betul atau tak betul, you tengok sini. Kalau sini negatif 1, sebelah sini pun negatif 1. Kalau sini 4, sini pun 4. So, awak boleh compare soalan yang diberi dengan jawapan yang awak buat. Kalau sama, insya-Allah okey, tak ada masalah. Okey, saya nak pergi pada B. Ada apa nak tanya saya kat sini? Boleh terus? Boleh kan? Boleh. Okey, soalan 4. Soalan 4B. Okey, 4B. Apa persamaan dalam bentuk matriks? Okey. Ada yang dah buat? You all cuba buat? Compare dengan saya? Ya. Penulisan saya sama ke tak sama? 4. Okay, ada yang nak masuk sementara saya tengah approve ni. Okay. Alright. Okay. Semua orang dapat tulisan yang macam ni? Dapat. Okay. So, selesaikan macam biasa. You all selesaikan sekarang dekat saya. Guna kalkulator. You all dapat X berapa, Y berapa. Maklumkan pada saya. Cikgu, Ya. tapi kalau soalan nombor 4 ni dia 6 markah. Markah dekat ni. Kejap. Buat 2 dekat atas, 4 dekat bawah. Oh, 2 pada M dengan N. Ada lagi yang nak masuk. Okey. Okey, yang baru masuk, kita dah sampai soalan ketiga. So, kalau tak faham boleh tanya kawan-kawan awak. Atau boleh tanya saya. Okay. Alright. Okay, apa jawapan? Siapa yang dah buat? X. Saya nak 2. X dapat berapa? 1/2. Okay, X 1/2. Y? Negatif 1/2. Y Negatif 1/2. Sekejap. Saya pun tak check jawapan. Saya baru nak check. X dengan Y. Alright. You dapat alright, betul. X 1/2, Y sama dengan negatif 1/2. Okay. Yang baru masuk. Saya ulang kawan awak ada yang dah boleh buat. Alhamdulillah. Alright. So daripada sini. Bila you nak mencari, nampak dia bagi persamaan dekat sini. Persamaan pertama, persamaan kedua. So menggunakan kaedah matriks. Daripada persamaan ini, awak mesti belajar menukar dalam bentuk matriks. Ini kita panggil bentuk matriks. Mesti ada 4 bahagian. Bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga dan bahagian keempat. Kenapa saya suka letak sama dengan? Sebab bila saya marking paper, saya sangat sakit jiwa bila saya jumpa pelajar saya atau pelajar yang hantar calon tu, dia tak tulis sama dengan. Bila dia tak tulis sama dengan, habis markah dia. Sebab tu saya kata ya Allah, padahal sama dengan tu benda yang sangat simple. Tapi disebabkan satu benda ni you tak tulis, jadi markah you hilang. Okey. Kemudian langkah pertama mesti tulis benda ni. Mesti tulis benda ni dengan lengkap. Okey. Langkah kedua adalah
mesti ada XY sama dengan. Kita pindahkan yang ke sebelah ni. Ke sebelah. Sebab kita nak tinggal XY ni sahaja. Kita nak XY ni sahaja. So bila kita pindah, kita akan guna songsangan. Bila songsang, mesti 1 per. Okey, yang baru masuk. Apa tujuan saya buat anak panah ni? Okey, awak mesti belajar anak panah ni. Maksudnya, 4 akan darab dengan negatif 1. Tak boleh darab dengan nombor lain. Unsur lain tak boleh. Unsur. Kemudian tolak. Negatif 2 darab dengan 3. Okey. Kemudian apa lagi? 4 dengan negatif 1 ni akan bertukar tempat. So negatif 1 duduk dekat atas, 4 duduk dekat bawah. Okey. Yang tidak bertukar tempat, dia akan bertukar nilai. Contoh, kalau sini negatif 2, dia akan jadi positif 2. Kalau sini 3, dia akan jadi negatif 3. Dan penulisan ini tidak lengkap lagi. Lengkap bila you tulis ini. 3 dan 2. Baru lengkap. Okey. Kemudian you selesaikan, you akan dapat 1 per 2. Okey, biar je dalam keadaan macam ni. Negatif 1, negatif 3, 2, 4, 3, 2. Okey, awak guna kalkulator. Daripada kalkulator awak akan dapat 1 per 2 dan negatif 1 per 2. So, mesti ada 3 titik ni. Tulis semula. X sama dengan 1 per 2. Y sama dengan negatif 1 per 2. Okey. 1 per 2. Alamak, okey. Pemarkahan dia. Pertama, 1 markah di sini, 1 markah di sini. So, 2 markah. Pemarkahan untuk bahagian B. Apabila penulisan semua lengkap, kita panggil K1. Jalan kerja yang pertama, 1 markah. Ini ada di sini, K1. So, 2 markah. Dan di sini baru dapat 1 markah, 1 markah. Sebab itu saya cakap anak-anak, ini wajib tulis. Sebab mewakili 2 markah. Tapi nak dapat 2 markah bergantung kepada ini. So maksudnya jalan kerja yang lengkap. Baru you dapat 6 markah. Okey. Saya nak pergi soalan terakhir 2019. Setakat ni. Ada apa-apa nak tanya saya? Tak ada. Tak ada. Okey. So kita continue tahun 2019. Sebuah kilang perabot mengedarkan kursi plastik dan kursi kayu. Pembekal A dan pembekal B. Pembekal A terima 4 kerusi plastik. Okey, A terima 4 kerusi plastik. So 4X lah. Dan 3 kerusi kayu dengan jumlah 290. So daripada sini awak punya persamaan adalah 4X tambah 3Y sama dengan 290. B pula, pembekal B menerima 5 kerusi plastik. So 5X dan 7 kerusi kayu, 7Y sama dengan 460. Okey. Dah ada kedua-dua persamaan, saya nak you all tulis sendiri bentuk matriks. Bagaimana? Cuba tulis. 4, 3, 5, 7. You all buat, dapat nilai. Saya nak you all cari nilai X dan Y. Dapatkan kat saya X berapa, Y berapa. X 50 cikgu. Y? 30. Okey, bagus. X 50, Y 30. Saya nak semua orang boleh dapat X 50 dan Y 30. Kalau semua boleh dapat, maksudnya okey, dia boleh faham dah matrik. Faham.
Perlu ke saya nak tunjuk jalan kerja? Saya rasa you all dah boleh kan? Boleh kan? InsyaAllah boleh cikgu. Boleh. Okay, Kejap. Allahu Akbar. Okay, kejap Oh, dia tak boleh nak baca lah pula. Salah. Okay. Tak apa. Tak boleh baca tulisan saya. So, sekarang, tadi saya dapat berapa? 4x. Okay, ini. Okay, sekarang ada masalah ke tak ada masalah untuk tajuk matrix? Tak ada. Tak ada. Cuma saya tambah sikit lah nota. Takut saya terlupa sebab kebetulan ada ayat ni. Okay. Saya nak you all salinlah sikit untuk nota. Nota tambahan. Kalau kata matrix, dia sebut matrix A tiada songsangan. Okay. Ada perkataan tiada songsangan. Tiada songsangan. Automatik apa yang you all patut buat adalah memang kena guna formula AD tolak BC sama dengan kosong. Apa tu? Okay, katalah matrik AU adalah 2, 3, 4, 5, M. Dia suruh cari nilai M jika matrik A tiada songsangan. So, AD tolak BC sama dengan kosong. Ini A, B, C, D. So, AD maksudnya 3M, 3 darab M, 3M lah. Tolak 5 darab 4 sama dengan kosong. You all nampak tak? Saya punya E ni macam kelabu pula. So, M akan dapat, you all selesaikanlah M akan dapat 20/3. Saya nak awak faham ayat ni. Tiada songsangan, formula dia adalah AD tolak BC sama dengan kosong. Okey, yang baru masuk, saya ulang lagi sekali, bukan ulang apa pun. Pertama sekali, you all boleh tengok dalam channel YouTube saya, itu adalah nota yang lengkap dalam matrik yang ada tentang baris dan lajur. Okey, baris dan lajur. Apa tu baris, apa tu lajur. Tapi malam ni saya fokus kepada bagaimana nak menjawab soalan kertas 2 dan dapat markah yang penuh. Kebiasaannya matrik markah dia adalah sama ada 5 atau 6 markah. Jadi matrik ini bergantung kepada persamaan yang dibina. So persamaan sangat penting. Bagaimana nak bina persamaan macam ni? Okey, faham ayat. Kemudian setakat hari ni tak pernah lagi lah tukar soalan bentuk matrik yang lain. So kenalah faham dari segi matrik songsang, kenalah faham penggunaan kalkulator. Siapa yang baru masuk, tadi saya ada ulang kaji sikit bagaimana menggunakan kalkulator untuk mencari nilai X dan Y. Daripada kalkulator ni, barulah you menulis matrik yang sebenar. So saya rasa jelas dan saya harap awak semua faham untuk topik matrik. Okey, ada apa-apa nak tanya saya tak sebelum saya habiskan slot ni? Tak ada? Hai. Awak dengar ke tak dengar? Dengar. Maksudnya tak ada apa soalan lah kan? Semua dah faham kan? Betul? InsyaAllah faham cikgu. Baik. InsyaAllah faham kan? Tolong buat latihan banyak-banyak. Sementara PKP ni, tolong ulanglah kaji. Ulang kaji. So banyak buat latihan. Anggaplah PKP ni bagi masa untuk awak ulang kaji. Jangan leka. Itulah maksud saya. So saya harap you all faham lah, jaga diri. Siapa yang kena swab? Saya dengar Aitaf tadi ada yang kena swab kan? Tapi saya tak tahu you all kena swab ke tak. Tapi sekolah saya terlibat. So apa dia? Tak kena buat. You all tak kena. Mungkin bukan grup awak lah. Mungkin grup lain. Saya tak pasti. Saya tak pasti.
So itu saja pada saya. Jaga diri, kalau tak faham tanya. Okey. Nah, okay. So itu saja. Kalau you all nak buat kelas, macam hari ni lah. Ada kawan yang tanya saya kalau saya kosong atau saya free, saya boleh buat kelas, tak ada masalah. Cikgu, Boleh. Ya. cikgu. Ya, saya dengar, ya. Terima kasih. Okay, terima kasih. Jumpa lagi. Jaga diri, ulang kaji. Itu je lah kot. Okay, Assalamualaikum. Lagi satu. Belum. Doakan saya COVID negatif Amin. saya tadi saya dah Amin. doakan saya. Kalau saya janganlah. So saya minta doa you all semua. Doa supaya saya, kawan-kawan saya, anak-anak murid saya atau siapa-siapa saja supaya COVID ni habis daripada dunia ni. Sebenarnya kalau diberi kesihatan yang baik, murahkan rezeki dan semuanya. Amin, Okay. amin. Okay, Amin. itu saja. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Dah. Okay ya. Diam aku gemuk. Bye. Macam mana nak keluar gila? Aziz. Nabil. Keluar lah PE. Oi.